Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cikgu Zu. Dalam video ini kita akan membincangkan tentang 1.2 algoritma. Dalam video ini kita akan membincangkan tentang soalan percubaan bagi tahun 2018 dan 2019 beserta dengan soalan sebenar SPM. Okey, video ini adalah video yang kedua susulan daripada video pertama sebelum ini. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Carta 1 adalah analisis input, proses, output untuk mengira pendapatan bersih seorang pekerja di sebuah kilang. Okey, lihat di sini ya, di bahagian input. Nombor 1, 2 dikosongkan dan input yang ketiga adalah potongan per keso. Di bahagian proses, kira pendapatan bersih. Formula untuk pendapatan kasar sama dengan jumlah jam bekerja darab upah sejam. Pendapatan bersih sama dengan pendapatan kasar tolak potongan per keso. Di bahagian output, okey, dikosongkan. Lengkapkan carta 1, 3 markah. Okey, lihat di sini ya, kita perlu mengisi di bahagian input dan juga di bahagian output. Untuk mengisi di bahagian input dan output, kita lihat di bahagian proses. Okey. Apakah input yang terlibat dalam bahagian proses ini? Okey, kita lihat yang pertama adalah jumlah jam bekerja dan yang kedua adalah upah sejam. Okey, jumlah jam bekerja ini kita isikan di bahagian input nombor 1 dan upah sejam ini kita isikan di bahagian input nombor 2. Manakala di bahagian output kita lihat di sini ya. Kita ada di sini pemboleh ubah pendapatan kasar dan juga pendapatan bersih. Jadi di sini untuk mengira pendapatan bersih. Jadi untuk nombor 3 ini adalah pendapatan bersih. Okey. Jadi jawapan kita adalah nombor 1 jumlah jam bekerja, nombor 2 upah sejam dan nombor 3 pendapatan bersih. Okey, lihat di sini ya. Pastikan ejaan dan huruf kecil besar sama seperti dalam jadual IPO. Okey, contoh di sini ya. Jumlah jam bekerja hurufnya kecil JJB. Okey, upah sejam U kecil S kecil. Dan pendapatan bersih P besar, B pun besar. Okey. Sekarang kita lihat soalan yang kedua. Raja 1 menunjukkan X diwakili oleh dua format. Okey, X. Okey, di sini kita ada suadukut dan carta alih. Okey, suadukut adalah struktur kawalan komputer yang ditulis dengan menggunakan ayat yang ringkas dan padat. Manakala carta alih adalah simbol grafik yang digunakan untuk mewakili arahan-arahan penyelesaian. Okey, berdasarkan Raja 1 nyatakan X. Okey, X adalah algoritma. Untuk soalan yang ketiga, Raja 2 menunjukkan carta alih dan output yang dijangka. Okey, kita lihat di sini ya. Okey, mula kemudian set I sama dengan 0. Paparkan I, kemudian kira I sama dengan I tambah 1. Kemudian kita lihat di sini ya. Jika I kurang daripada 10, okey, kita naik di atas, paparkan I balik, kemudian I tambah dengan 1. Okey, dan proses ini akan berulangan sehingga I sama dengan 10. Apabila I sama dengan 10, maknanya 10 kurang daripada 10, palsu, jadi akan tamat. Okey, di sebelah kanan ini adalah output dijangka, iaitu 0, 2, 4, 6 dan 8. Okey. Output ini memaparkan nombor genap. Okey, tetapi di sini apabila kita tambah, contohnya di sini ya, 0 tambah 1 adalah 1. Tapi di sini adalah 2. Jadi, untuk di sini, pertambahannya bukanlah 1. Tetapi, okey, I-nya perlu ditambah dengan 2. Okey, maknanya I sama dengan I tambah 2. Okey, maknanya 0 tambah dengan 2, kita akan dapat 2. Kemudian, bila 2 kurang daripada 10, benar. Okey, di sini 2, kita tambahkan lagi 2, jadi 4. 4 kurang daripada 10, benar. Jadi, okey, kita paparkan 4 tadi. Okey, kemudian kita tambah lagi 2. Jadi 6. 6 kurang daripada 10, benar. Kita naik di atas, paparkan 6. Kemudian kita tambahkan 2, jadi 8. 8 kurang daripada 10, benar. Kita naik di atas ini, paparkan 8.
Okey, 8 tambah dengan 2. Okey, bila turun di sini, 10 kurang daripada 10 palsu. Maknanya kita akan keluar daripada looping. Okey, soalan A. Nyatakan jenis ralat pada carta alih. Okey, ralatnya adalah ralat logik. Okey, kenapa? Sebab kita bagi di sini salah formula. Okey, sepatutnya adalah I sama dengan I tambah 2. Baik, okey, untuk B, baiki ralat pada carta alih tersebut. Jadi di sini, yang sebetulnya adalah kira I sama dengan I tambah 2. Okey, soalan C. Nyatakan struktur kawalan yang terdapat dalam carta alih tersebut. Okey, di sini kita lihat ada syarat. Kemudian syarat ini apabila benar, dia akan berulangan. Sehingga syaratnya palsu. Jadi struktur kawalan bagi carta alih ini adalah struktur kawalan ulangan. Okey, kerana berlaku proses pengulangan. Soalan yang keempat. Darjah 3 menunjukkan sodukod untuk mengira harga tiket. Mula, masukkan bilangan tiket. Setkan harga tiket 45. Kira jumlah harga tiket sama dengan bilangan tiket bahagi dengan sifar. Paparkan jumlah harga tiket. Tamat. Setelah menukar sodukod pada darjah 3 kepada kod atau cara, terdapat ralat semasa proses uji lari dijalankan. Okey, ada ralat semasa uji lari dijalankan. Okey, soalannya, nyatakan jenis ralat yang wujud. Okey, kita lihat balik kepada sodukod kita. Okey, baris yang pertama tiada masalah, baris yang kedua tiada masalah, baris yang ketiga pun tiada masalah. Tetapi pada baris yang keempat, kira jumlah harga tiket sama dengan bilangan tiket bahagi dengan sifar. Okey, bilangan tiket bahagi dengan sifar. Okey, di sini ada ralatnya. Yang sebetulnya adalah jumlah harga tiket sama dengan bilangan tiket darab dengan harga tiket. Okey, soalan A. Nyatakan jenis ralat yang wujud. Kita lihat di sini ya, bilangan tiket bahagi dengan sifar. Jadi, ralatnya adalah ralat masa larian. Yang kedua, baiki ralat yang dinyatakan di A. Tulis pernyataan yang betul 1 markah. Jadi, kita salin balik di sini ya. Kira jumlah harga tiket sama dengan bilangan tiket darab dengan harga tiket. Okey, ini soalan yang kelima. Diberi sodukod seperti berikut. Baca input norm selagi norm lebih besar daripada sifar. Mula selagi. Papa norm sama dengan norm tolak 1. Tamat selagi. Berdasarkan sodukod di atas, nyatakan jenis struktur kawalan yang digunakan. Soalan minta jenis struktur kawalan. Terdapat 3 jenis struktur kawalan iaitu struktur kawalan urutan, struktur kawalan pilihan dan juga struktur kawalan pengulangan. Okey, kita tengok balik sodukod kita. Okey, di sini ada perkataan selagi, mula selagi dan tamat selagi. Jadi, okey, dengan adanya perkataan selagi ini, maka jawapan kita adalah struktur kawalan ulangan. Soalan yang keenam, sodukod berikut adalah untuk mencetak teks saya suka sains komputer. Okey, kita lihat sodukod kita mula, pembilang sama dengan 0. Selagi pembilang kurang daripada 10, mula selagi output saya suka sains komputer. Kemudian pembilang sama dengan pembilang tambah 1, tamat selagi dan yang keempat adalah tamat. Okey, soalannya, berapakah bilangan teks saya suka sains komputer akan dicetak pada paparan output? Kita lihat balik sodukod kita mula, pembilang sama dengan 0 selagi 0 kurang daripada 10, mula selagi output saya suka sains komputer. Okey, pembilang kurang daripada 10 ini yang menentukan berapa bilangan teks yang akan dipaparkan. Kita mula dengan 0. Okey, 0 kurang daripada 10 benar, Papa saya suka sains komputer. Kemudian di sini 0 akan jadi 1. Okey, bila naik di sini kita tukarkan 1 kurang daripada 10 benar, Papa kan saya suka sains komputer. Kemudian pembilang 1 tadi tambah lagi 1 jadi 2. 2 kurang daripada 10, okey, benar. Jadi output kan saya suka sains komputer. Sehinggalah pembilang ini 9. 9 kurang daripada 10, benar saya suka
sains komputer. Kemudian pembilang ini akan ditambahkan lagi dengan 1 menjadi 10. Okey. Naik di sini selagi 10 kurang daripada 10 palsu. Jadi kita keluar daripada loop. Okey, jadi di sini berapakah bilangan teks saya suka sains komputer yang akan dipaparkan? Okey, kita lihat di sini ya. Benar 1 papa, benar papa. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, bilangan teks saya suka sains komputer akan dipaparkan sebanyak 10 kali. Untuk jawapan ini, bilangan teks sains komputer yang akan dicetak pada paparan output adalah 10. Soalan yang ketujuh, Raja 4 menunjukkan segmen atau cara yang dihasilkan oleh Siva. Siva sedang membina program untuk mengira luas segitiga. Okey, double tapak, double tinggi, double luas sama dengan 0.5 darab tapak bahagi tinggi. Berdasarkan Raja 4, kena pasti jenis ralat yang terdapat pada atur cara tersebut. Kita lihat balik atur cara ini. Okey, double tapak, double tinggi. Ini tiada masalah. Double luas sama dengan 0.5 darab tapak bahagi tinggi. Okey, di sinilah salahnya. Okey, formula untuk luas segitiga yang sebenarnya adalah luas sama dengan 0.5 darab tapak darab tinggi. Okey, untuk di A ini jenis ralatnya adalah ralat logik. Okey, kenapa? Sebab Siva telah beri formula yang salah untuk luas segitiga. Sepatutnya darab tetapi ditulisnya bahagi. Baiki ralat tersebut dengan menulis semula atur cara pada baris yang mengandungi ralat. Okey, soalan minta kita tulis semula pada baris yang mengandungi ralat. Baris yang ketiga yang mengandungi ralat. Jadi kita baiki baris yang ketiga ini, okey, dengan menulis double luas sama dengan 0.5 darab tapak darab tinggi. Soalan yang ke-8, Raja 5 menunjukkan carta alih yang tidak lengkap bagi menentukan nombor positif, nombor negatif dan nombor sifar. Lengkapkan carta alih itu. Okey, 3 markah. Seperti yang kita tahu, nombor positif mestilah lebih besar daripada sifar dan nombor negatif adalah kurang daripada sifar. Okey, kita mulakan carta alih kita mula. Kemudian di sini apa yang perlu kita buat? Okey, ini adalah simbol untuk input. Okey, kita lihat di sini syaratnya norm lebih besar daripada sifar. Jadi input di sini adalah norm. Okey, sama dengan yang di dalam syarat ini. Okey, jadi A adalah input norm. Okey, kita lihat pada syarat ini, norm lebih besar daripada sifar. Benar. Jadi nilai sama dengan positif. Okey, jika palsu, okey, sini ada syarat lagi. Jadi kita tulis lagi syarat. Okey, kita lihat kalau benar dia adalah nilai negatif. Jadi di sini, jika norm lebih kecil daripada sifar, okey, nilainya adalah negatif. Okey. Okey. Palsunya adalah nilai sama dengan sifar. Kemudian, okey, lihat di C ya. C adalah simbol bagi output. Jadi, kita paparkan nilai. Okey. Sebab apa? Sebab di sini adalah nilai. Okey. Sebab apa? Sebab soalan minta kita tentukan nombor positif, negatif ataupun sifar. Di sini ada nilai, di sini pun ada nilai, di sini pun ada nilai. Jadi kita paparkan nilai. Okey, jadi A adalah input norm. Okey. Norm ini ejaannya mestilah sama dengan yang berada di dalam diamond ini. B, norm lebih kecil daripada sifar dan C adalah papa nilai. Soalan 9. Berikut adalah segmen pseudocode bagi satu atur cara. Okey, kita lihat pseudocode ini input umur. Jika umur lebih besar ataupun sama dengan 21, cetak anda layak mengundi. Tamat jika. Jika tidak, cetak anda tidak layak mengundi. Tamat jika tidak tamat. Okey, di sebelah kanan ini lengkapkan carta alih bagi pseudocode itu. Okey, kita lihat di sini ya, kita ada mula, kemudian kita ada simbol input, kita ada simbol syarat.
Okey, di sebelah kanan benar ini kita ada simbol output dan di bawah ini adalah simbol output. Okey, kita di sini input umur. Jadi di sini di A ini adalah input umur. Okey. Baris yang kedua, jika umur lebih besar ataupun sama 21, okey, ini adalah syarat kita tuliskan dalam diamond ini. Okey, jika umur lebih besar ataupun sama 21, kita tulis dalam ini, cetak anda layak mengundi. Ini adalah syarat untuk benar. Jadi kita tulis di C adalah cetak anda layak mengundi. Okay, jika tidak, di bahagian palsu ini, cetak anda tidak layak mengundi. Jadi, kita boleh tulis jawapan kita. A adalah input umur. Okay, pastikan ejaannya adalah sama. U kecil. Okay, di bahagian B adalah syarat umur lebih besar ataupun sama dengan 21. Untuk C, okay, di sini C, cetak anda layak mengundi. Dan yang terakhir di cetak anda tidak layak mengundi. Untuk soalan 10, Raja 6 menunjukkan jenis ralat dalam atur cara. Okey, ralat atur cara ada 3 iaitu ralat sintaks, ralat logik dan juga ralat masa larian. Kita lihat di sini nyatakan X. Okey, X, ralat yang berlaku pada X adalah membahagi suatu nombor dengan sifar. Okey, apabila membahagi nombor dengan sifar, ia adalah ralat masa larian. Okey, untuk Y, penyataan arahan salah ejaan. Okey, apabila melibatkan salah ejaan ataupun tata tanda, ia adalah ralat sintaks. Soalan 11, Raja 1 menunjukkan dua perwakilan algoritma. Algoritma X dan Y. Okey, kita lihat X. X ditulis dalam bahasa pertuturan manusia dan mempunyai nombor turutan. Jadi, X adalah sodukod. Untuk Y, menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan-arahan penyelesaian. Jadi, Y adalah tata alih. Soalan 12 iaitu soalan terakhir. Berikut adalah segmen sodukod bagi satu atur cara. Okey, sodukudnya adalah input jumlah jam. Jika jumlah jam lebih besar daripada 5, bayaran sama dengan jumlah jam darab dengan 2. Tamat jika cetak bayaran. Soalannya, lakarkan catat alih bagi sodukod itu. 4 markah. Okey, untuk melukis catat alih, pertama sekali kita mulakan dengan bentuk wujud ini ataupun oval. Kemudian kita turunkan anak panah. Okey, lihat di sini input jumlah jam. Input bentuknya adalah segi 4 selari. Okey, kita lukiskan segi 4 selari. Kemudian kita tulis dalamnya input jumlah jam. Okey, kita seterusnya lihat di sini, jika jumlah jam lebih besar daripada 5, ini adalah syarat. Kita turunkan anak panah. Kemudian, kita lukiskan bentuk diamond. Okey, dan di dalamnya kita tulis syarat jumlah jam lebih besar daripada 5. Okey, jika benar, okey di sini adalah benar. Jika benar, bayaran sama dengan jumlah jam darab dengan 2. Okey, benar kita halakan ke kanan. Kemudian kita lukiskan bentuk segi 4 untuk proses. Okey, proses pengiraan bayaran sama dengan jumlah jam darab dengan 2. Okey, tamat jika cetak bayaran. Cetak bayaran ini adalah syarat yang salah. Jadi kita turunkan untuk syarat yang salah ataupun palsu. Dan tengok di sini cetak. Cetak mestilah bentuknya segi 4 selari juga. Jadi kita lukiskan bentuk segi 4 selari dan di dalamnya tulis cetak bayaran. Okey, di sebelah kanan ini selepas kita kira jumlah jam darab dengan 2, okey, untuk bayaran kita perlu cetak bayaran tersebut. Jadi turunkan anak panah ke bentuk segi 4 selari ini dan seterusnya tamat. Okey, ini adalah catat alih yang setara dengan sodukod di sebelah kiri ini. Okey, semasa melukis catat alih,
pastikan ada mula dan juga tamat. Anak panah mestilah bersentuh dengan bentuk-bentuk grafik untuk input, syarat, output dan juga proses mestilah betul. Barulah dapat 4 markah. Okey, itu saja perkongsian untuk video kali ini. Semoga mendapat manfaat.